tanda iman yang ke-32, muka surat yang ke-55, iaitu salah satu daripada tanda iman ataupun bukti kesempurnaan iman, menyempurnakan janji. Menyempurnakan janji itu bukti keimanan ataupun sempurnanya iman seseorang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Nazir Masjid Al-Falah UST 9 Subanjaya, Tuan Haji Abdul Majid bin Maidin. Seterusnya yang kita sama-sama muliakan Tuan Imam kita Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Muhammad Zuhairi bin Muhammad Yusof. Kemudian ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin muslimat yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut pangkat dan jawatannya, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala nikmatnya, lalu kita balas dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini, insya-Allah kita niat iktikaf dulu. Nawaitul iktikaf fi hadha masjidi lillahi ta'ala. Selama mana kita beriktikaf itulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan mendoakan orang tersebut, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, rahmatikanlah orang yang beriktikaf dan ampunkanlah orang yang beriktikaf tersebut. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriktikaf selama 2 perahan susu unta, 2 kali dia perah susu unta dengan maksud jarak yang singkat, pendek sekalipun, ganjaran daripada pahala iktikaf tersebut seperti dia membebaskan seorang hamba. Lalu kita mulakan dengan niat iktikaf insya-Allah. Para jemaah sekalian, pertemuan malam ini merupakan pertemuan kali yang ke-11. Kali yang ke-11 daripada kitab Syu'abul Iman lil Baihaqi, ringkasan kepada cabang iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan kali yang ke-11 pada malam ini, insya-Allah kita akan lihat pada cabang iman yang ke-32, muka surat 55. Tanda iman yang ke-32, muka surat yang ke-55, iaitu salah satu daripada tanda iman ataupun bukti kesempurnaan iman, menyempurnakan janji. Menyempurnakan janji itu bukti keimanan ataupun sempurnanya iman seseorang. Kita baca dulu dalil daripada Al-Quranul Karim, muka surat 55, tuan-tuan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, adab kita bila nak baca ayat Al-Quran, mulakan dahulu dengan ta'awuz ataupun isti'adah. Lafaznya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang lain a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim.
bentuk yang lain, a'udzubillahil azim minasyaitonir rajim, semuanya boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz yang pertama tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala berfirman dalam bab menyempurnakan janji, aufu bil uqud, muka surat 56. Maksudnya, penuhilah serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian yang kamu lakukan. Surah Al-Ma'idah ayat yang pertama. Tuan-tuan, janji dibahagikan kepada dua. Yang pertama, ada janji yang dilakukan dengan makhluk, dan ada janji yang dilakukan dengan Allah. Faham tak ni? Ada janji yang kita lafazkan sesama kita, sesama manusia, dan ada satu lagi janji yang kita buat dengan Allah Ta'ala, dan janji dengan Allah Ta'ala itulah yang disebut dengan nazar. Faham tak ni? Bila disebut nazar, itu melibatkan janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua-duanya wajib dilaksanakan, tapi ada sedikit perbezaan yang anak jelaskan nanti, tuan-tuan. Tuan-tuan, al-wa'du da'in, orang yang berjanji itu dia mengambil hukum hutang. Kalaulah dia berjanji di dunia, kemudian tidak mampu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan janji tersebut, maknanya dia sedang berhutang dengan orang tertentu. Faham tak ni? Tak selesai di dunia, orang yang dijanjikan itu boleh tuntut kembali di hari akhirat. Faham tak? Kalau kita berjanji kepada orang kampung kita je, maknanya kalau tak selesai di dunia, hanya sekampung tu sahaja yang akan tuntut. Kalau dia berjanji kepada satu negeri di Selangor saja, tidak dilaksanakan janji itu, satu Selangor nanti akan tuntut. Kalau dia berjanji satu Malaysia, satu negara tahu janjinya, tapi tidak dilaksanakan janji tersebut, al-wa'du da'in, janji itu ibarat hutang, maka satu Malaysia yang akan tuntut di hari akhirat kelak. Lalu berhati-hati dalam kita melafazkan janji, kerana janji ini ibarat amanah dan dia mengambil hukum hutang. Faham tak ni? Itu dalam bab perjanjian manusia dengan manusia. Kita bersyukur, tuan-tuan, kalau ramai manusia tidak kenal kita di dunia ini, bermaksud tidak ramailah yang akan menuntut dengan kita di hari akhirat. Sebab di hari akhirat nanti manusia seboleh mungkin untuk melepaskan diri daripada siksa azab api neraka. Lalu macam mana dia buat? Dia akan tuntut hak-hak yang tak ditunaikan kepada dia di dunia. Orang yang pertama yang akan menuntut, mereka itulah isteri-isteri kita. Yang kedua, anak-anak kita. Yang ketiga, orang-orang yang kita pimpin di bawah kita. Makin ramai yang kita pimpin, makin ramailah yang akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di padang mahsyar. Sebab al-wa'du da'in, janji itu seperti hutang. Lalu ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan, penuhilah dan sempurnakanlah perjanjian-perjanjian yang kamu lafazkan tadi. Itu merujuk kepada perjanjian sesama makhluk, sesama manusia, tuan-tuan. Ayat yang kedua, ayat ini Allah Ta'ala nak ceritakan tentang perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disebut dengan nazar. Kita baca ayat yang kedua. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, muka surat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yufuna bin nadri, kata Allah. Surah Al-Insan ayat yang ke-7. Mereka iaitu orang yang sempurna imannya
menyempurnakan nazarnya, perjanjian-perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, kalau seseorang itu pernah bernazar, pernah berjanji dengan Allah, ya Allah, aku bernazar sekiranya dapat kerja, aku puasa 3 hari, aku sembelih kambing dan sebagainya, tetapi dia tidak laksanakan perjanjian tersebut ataupun nazar tersebut, orang itu akan dikenakan kafarah. Faham tak ni tuan-tuan? Kalau perjanjian sesama manusia, ada kafarah tak? Tak ada. Tapi kalau nazar, perjanjian dengan Allah, tidak dilaksanakan janji tadi, mereka itu dikenakan kafarah. Apa dia kafarah nazar ni tuan-tuan? Kafarah nazar disebut dalam Al-Quran ada 4 peringkat. Ada 4 peringkat. Yang pertama, ni kalau kita nak catat baik, it'amu asyarati masakin. Yang pertama, bagi melepaskan diri daripada nazar yang tidak dilaksanakan tadi, dia memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Tak ada duit, tak cukup duit, tak ada fakir miskin, dia akan pergi kepada peringkat yang kedua, au kiswatuhun, atau memberi pakaian kepada fakir miskin. Ataupun tak mampu juga, beri makan tak mampu, beri pakaian tak mampu, ataupun tak jumpa fakir miskin. Yang ketiga, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, au tahriru raqabah, ataupun dia membebaskan seorang hamba. Hamba tak ada dah sekarang ni. Bila tak ada hamba, dia akan pergi kepada yang keempat, iaitu berpuasa selama 3 hari. Faham tak ni? Dalam Islam, kafarah ni dia ada 4 jenis. Ada kafarah zihar, ada kafarah nazar ataupun kafarah sumpah, ada kafarah bunuh, dan ada kafarah, maaf sebut, jima pada siang hari di bulan Ramadan. Salah satu daripada 4 kafarah ini yang kita bincangkan iaitu kafarah nazar ataupun sumpah. Bagaimana cara menyelesaikan nazar tersebut yang tidak dilaksanakan? 10 orang fakir miskin diberi makan, tak mampu diberi pakaian kepada fakir miskin, tak mampu dicari seorang hamba untuk dibebaskan, hamba sudah tidak ada sekarang. Lalu yang keempat itulah it'amu ataupun berpuasa selama 3 hari tadi. Itu dalam bab yufuna bin nadri, menyempurnakan nazarnya ataupun perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana uraikan secara sederhana pada malam ni. Kemudian kita tengok dalil daripada hadis tuan-tuan. Tadi dalil daripada Al-Quran dalam bab kewajipan menunaikan janji. Kemudian kita tengok muka surat 57, dalil daripada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman kepada orang yang tidak menunaikan janji. Ini ancaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Muka surat 57, dalil daripada hadis. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Adab kita tuan-tuan, bila kita menyebut nama sahabat, jangan disebut namanya yang tunggal. Jangan, tidak beradab namanya. Kita berikan gelaran yang selayaknya bagi sahabat dengan kita katakan radhiyallahu anhu. Allah redha kepada sahabat tersebut. Dan Abdullah bin Mas'ud, perawi hadis yang kita baca ini tuan-tuan, dia merupakan antara sahabat yang awal peluk Islam. Dia antara sahabat yang awal. Dan mana-mana sahabat yang awal memeluk Islam, keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala diletakkan satu pengiktirafan yang cukup tinggi. Faham tak ni? Berbeza dengan orang yang masuk Islam kemudian. Orang yang awal ni, dia masuk Islam ketika Islam tak diterima. Dia peluk Islam ketika Islam susah. Dia peluk Islam ketika Islam tidak ada kuasa, menyebabkan keimanannya di sisi Allah berbeza dengan
dengan orang lain. Dalam hadis Rasulullah sebut tentang Abu Bakar. Abu Bakar antara yang terawal peluk Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Lau anfaqta min dhahabin mithlu dhahabin min al-Uhud," kalau kamu infakkan sebesar bukit Uhud, yang mana kamu infakkan itu emas sebesar bukit Uhud sekalipun, nescaya kamu tidak akan mampu menandingi separuh daripada tapak tangan keimanan Abu Bakar sekalipun. Sebab apa diberi pengiktirafan demikian? Sebab Abu Bakar antara sahabat yang awal peluk Islam. Kalau infak sebesar bukit Uhud emas, bukit Uhud ni panjangnya 7 kilometer, tapi nak dibandingkan dengan iman separuh tapak tangan Abu Bakar sekalipun, takkan sama. Begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, tuan-tuan, anda cerita sikit biar data dia, perawi hadis ni. Satu hari dia panjat pokok tamar. Bila dia panjat pokok tamar, ternampaklah betis dia kurus je, halus je. Lalu sahabat-sahabat ketawakan Abdullah bin Mas'ud. Kecil betul betis Abdullah bin Mas'ud. Ketawa itu didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah katakan, betis Abdullah bin Mas'ud yang halus, yang kecil, yang kamu tengok lemah itu, tapi bila betis itu ditimbang di atas timbangan mizan, ia lebih berat daripada Jabal Uhud, bukit Uhud sekalipun. Subhanallah. Sebab apa? Abdullah bin Mas'ud ini, dia sahabat yang terantara terawal yang memeluk Islam. Lalu pengiktirafan keimanan tersebut di sisi Allah cukup berbeza. Faham tak ni? Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahihul Bukhari, dalam bab ancaman kepada orang yang tidak melaksanakan janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah yuqal hadhihi ghadratu fulan." Maksudnya, bagi setiap orang yang tidak menyempurnakan janji, mereka akan mempunyai panji ataupun bendera pada hari kiamat yang tertulis, hadhihi ghadratu fulan, inilah pengkhianatan yang aku lakukan kepada si fulan. Subhanallah. Hadis ni sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW sebut, di padang mahsyar nanti ada satu golongan yang mana golongan ini di dunia dia tidak melaksanakan janji, lalu Allah Ta'ala akan beri kepada dia satu bendera yang dia pegang. Lalu bendera itu ataupun panji itu tertulis, pengkhianatan ini aku lakukan kepada si fulan. Kalaulah si fulan itu namanya Ali, ni khianat yang aku buat kepada Ali. Kalau si fulan yang dia beri Abdul Halim, itu khianatan yang aku buat kepada Wan Abdul Halim. Kalau dia mungkiri janji kepada namanya Osman, ini mungkiri janji yang aku buat kepada Osman. Apa tujuannya, tuan-tuan? Tujuannya dia mengharapkan orang yang pernah dia mungkiri janji itu datang memberi kemaafan kepada dia di padang mahsyar. Subhanallah. Tapi manusia ketika itu cukup ramai. Kalaulah manusia yang hidup pada hari ini tahun 2020 pun sejumlah 7 bilion yang hidup pada hari ini, 7 bilion. Bagaimana manusia dikumpulkan di padang mahsyar sejak zaman Nabi Adam sehinggalah akhir zaman nanti, dia mampu mencari setiap orang untuk mendapatkan kemaafan, takkan jumpa, tuan-tuan. Dengan keadaan yang cukup rapat, kalau dia melangkah satu langkah, dia akan terpijak kaki orang. Dia akan bergerak ke belakang, dia akan pijak kaki orang. Dia akan bergerak ke kanan, dia terpijak kaki orang. Dia bergerak ke kiri, dia terpijak kaki orang. Kenapa? Manusia ketika itu cukup ramai. Lalu dia pegang bendera mengharapkan datang orang memberi kemaafan terhadap janji yang dia mungkiri. Tetapi pada waktu itu belum tentu
orang datang bertemu dengannya dalam keadaan yang cukup ramai tersebut. Bahkan dalam satu riwayat, manusia ni tidak tahannya di padang mahsyar, menunggu bilakah Allah Ta'ala mulakan bicara. Lalu dia kata, ifsil walau ilan nar, wahai Allah, berikanlah keputusan pada saat ini juga, walaupun aku terpaksa dihumban dalam neraka sekalipun. Dia tak tahan lagi. Sampai bila nak berdiri? Sampai bila nak tunggu bicara Allah? Lalu manusia kata, ifsil, wahai Allah, berilah keputusan apa sekalipun, walau ilan nar, walau terpaksa dihumban aku masuk ke dalam neraka sekalipun. Na'udzubillah min zalik. Daripada keadaan demikian, moga-moga kita termasuk dalam kalangan orang yang ifa'ul ahdi, orang yang melaksanakan janji-janji kita, insya-Allah. Amin. Itu ambil satu hadis dalam bab menunaikan janji, tuan-tuan. Ada beberapa hadis lagi, anda tak cadang nak baca semua sebab waktu kita terbatas, lebih kurang 35 minit saja antara maghrib ke isya ini. Anda pergi pada cabang iman yang ke-33, muka surat 58. Tanda iman yang ke-33, muka surat 58. Salah satu daripada cabang iman yang sempurna, meneliti segala nikmat Allah dan wajib bersyukur di atas nikmat tersebut. Ini juga salah satu daripada tanda keimanan. Dia teliti satu persatu nikmat Allah. Nikmat ada kerja, nikmat ada keluarga, nikmat ada suria, nikmat sihat. Lalu wajib dia bersyukur di atas nikmat itu dengan dia mengucapkan Alhamdulillah. Tapi cukupkah dengan Alhamdulillah saja? Belum. Itu hanya kulit saja. Itu casing saja. Apa syarat bersyukur? Kita akan jelaskan sekejap lagi, insya-Allah, tuan-tuan. Kita baca dalil dulu daripada Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala, muka surat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulil hamdulillah. Qul, ucapkanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-63. Nikmat yang paling besar, tuan-tuan, nikmat kita masih lagi boleh istiqamah di atas iman dan kita masih lagi diberi nikmat Islam. Ini nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, apa tanda ataupun seseorang itu dikira bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah sekadar menyebut alhamdulillah sahaja? Itu belum cukup. Itu ibarat kulit sahaja, casing sahaja, rangka sahaja. Lalu pengisian kepada bersyukur itu apa dia? Yang pertama, tanda manusia bersyukur bila dia dapat nikmat, bukan sekadar menyebut alhamdulillah, tapi bila dia dapat nikmat, dia gunakan pada jalan ketaatan kepada Allah. Faham tak ni? Ini tanda bersyukur. Dapat nikmat kenderaan, sebut alhamdulillah, mantap, tapi belum cukup lagi. Gunakan kenderaan itu datang ke Masjid Al-Falah. Itu maksudnya kita sedang bersyukur di atas nikmat Allah. Tapi dah cukup ke bersyukur? Belum lagi. Dapat nikmat lagi, gunakan juga pada jalan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bersyukur itu ada rangkainya. Rangkai yang pertama disebut alhamdulillah. Rangkai yang kedua, gunakan nikmat pada jalan Allah. Rangkai yang ketiga, gunakan nikmat dengan menjauhi maksiat kepada Allah. Itulah disebut sebagai abdus syakur, hamba kepada Allah Ta'ala yang maha memberi nikmat tadi, hamba kepada Allah Ta'ala yang melimpahkan nikmat yang banyak dalam hidup. Faham tak, tuan-tuan? Ada 3 syarat dia. Qul alhamdulillah, menyebut alhamdulillah, guna nikmat pada jalan
guna nikmat pada jalan yang ditaati kepada Allah, dan guna nikmat tersebut pada jalan menjauhi maksiat kepada Allah Ta'ala. Dalil yang kedua, tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surah An-Nahl ayat yang ke-18. Jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiadalah kamu dapat menghitung nikmat tersebut. Nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala takkan kamu terkira, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ada orang dia dapat segala nikmat dunia, tapi dia tidak gunakan nikmat itu pada jalan mentaati perintah Allah. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, dia itulah yang disebut dengan Abdul Uzza. Kalau kita sebut Abdul Uzza, boleh jadi kita tak kenal, tapi bila disebut Abu Lahab, kenal tak? Kenal. Abu Lahab ni Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, dalam surah Al-Masad ataupun surah Al-Lahab. Abu Lahab ni dia dapat semua nikmat yang diinginkan manusia di dunia, tetapi dia tidak gunakan nikmat tersebut pada jalan yang ditaati kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala kata sayaslana, apa dia? Lahab, apa ni? Tabbat yada abi lahabin, tabbat yada abi lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab nikmat apa dia dapat? Kata Allah yang pertama, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada di sini merujuk kepada kuasa. Manusia di dunia apa yang dia cari? Yang pertama dia cari kuasa. Abu Lahab sudah dititipkan kekuasaan di dunia. Kemudian apa lagi nikmat yang Abu Lahab dapat? Wa ma kasab, dia ada anak yang ramai. Dua, di dunia ni orang cari kuasa, orang cari anak. Kemudian apa lagi? Ma aghna anhu maluh, dia juga ada harta. Tiga nikmat besar di dunia yang dicari-cari manusia, ketiga-tiga dititipkan Allah kepada Abu Lahab, tapi dia tidak gunakan nikmat tadi pada jalan yang Allah Ta'ala radai, yang menyebabkan Allah Ta'ala kata sayaslana, kata Allah, masuk dalam neraka Allah, wa mra'atuhu hammalatan hatab, bersama dengan isterinya tadi. Menunjukkan di sini ada manusia yang dititipkan Allah segala nikmat, lalu dia tidak bersyukur kepada Allah, lalu kesannya dia akan dimasukkan ke dalam azab api neraka Allah, sebagaimana kisah Abu Lahab itu tadi. Itu Allah Ta'ala bagi pengajaran kepada kita terhadap nikmat yang tidak digunakan pada jalan yang ditaati kepada Allah Ta'ala. Itu dalil daripada Al-Quran, tuan-tuan. Dalil daripada hadis, anda ambil satu hadis daripada muka surat yang ke-59. Muka surat 59, hadis yang kedua daripada Suhaib. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini namanya Suhaib. Ada tak? Ada kan? Suhaib. Anda kenalkan sikit siapa Suhaib. Suhaib di sini merujuk kepada sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib Ar-Rum, dia berasal dari negara Rom. Pada zaman Nabi SAW, tuan-tuan, kekuasaan ni tertumpu kepada dua empayar. Kalau di timur, kekuasaannya tertumpu pada kerajaan Parsi. Kalau di barat, kekuasaan itu tertumpu pada pusatnya di Rom. Sahabat yang bernama Suhaib ini, dia berasal daripada Rom tadi. Lalu gelarannya adalah Suhaib Ar-Rumi. Dia ni orang kaya. Bila orang Rom, orang yang dipandang tinggi, kekayaannya banyak, kuasa dia sudah ada, segala nikmat dunia dia sudah dapat.
Tapi bila dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia peluk Islam, dia mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya dia hilang kekuasaan, dia hilang kekayaan. Lalu apa kata orang Rom terhadap Suhaib? Dia kata khasira Suhaib, khasira Suhaib, khasira Suhaib. Sungguh rugi Suhaib, sungguh rugi Suhaib, sungguh rugi Suhaib. 3 kali orang Rom sebut demikian. Rugi betul lah Suhaib. Kamu kan dah kat dunia dapat di Rom, apa lagi ikut Muhammad di Madinah? Lalu orang Rom kata rugi Suhaib, rugi Suhaib, rugi Suhaib. Perkataan itu sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah balas, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Sebenarnya Suhaib itu beruntung. Suhaib itu sebenarnya beruntung. Suhaib itu sebenarnya beruntung. Sebab apa? Ya, kekayaan itu penting. Ya, nikmat dunia itu penting. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu semua, iaitu la ilaha illallah. Bila boleh tunduk kepada Allah, nescaya yang lain akan jadi kecil, tauhid kepada Allah akan jadi besar. Itulah yang dirasai oleh sahabat yang kita nak baca hadis daripadanya ini, yang bernama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Muslim, maknanya hadis ini hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Maksudnya, aku begitu kagum dengan keadaan orang mukmin. Sesungguhnya semua perkara adalah baik, dan hal ini tidak berlaku kepada orang lain melainkan orang mukmin. Jika dia mendapat nikmat kegembiraan, dia bersyukur dan itulah yang terbaik buatnya. Dan jika dia mendapat kesusahan ataupun ujian, dia bersabar di atas ujian itu dan dia katakan qadarullah, ini ditetapkan Allah, itulah yang terbaik bagi dirinya. Tuan-tuan, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana sepatutnya orang mukmin itu memandang dunia. Bagaimana orang beriman sepatutnya memandang dunia. Dunia ini Nabi SAW jelaskan melalui hadis ini ibarat tangan kita mencelup ke dalam lautan yang luas, celup dalam air laut yang luas. Kemudian farafa'aha, kita angkat jari kita, yang menitis daripada jari itulah dunia. Macam mana? Maksudnya, kalaulah kita dapat nikmat di dunia, kita sedang mendapat nikmat yang setitis. Orang beriman dia tidak akan bangga. Sebab apa? Dia yakin nikmat itu pasti akan berakhir. Dia tidak sombong. Walal akhiratu khairun laka minan ula. Tapi katakanlah dia tidak dapat nikmat, dia diuji sekalipun, dia yakin ujian itu juga pasti berakhir. Dia hanya diuji yang setetes itu sahaja, dan dia tahu wal akhiratu khairun wa abqa. Nikmat di hari akhirat itu lebih baik dan nikmatnya akan kekal. Ini sudut pandang orang beriman dalam memandang dunia. Dapat nikmat tidak sombong, tidak angkuh, tidak riak, kerana dapat yang setetes, nikmat itu pasti akan berakhir. Dapat ujian tidak sedih, kerana ujian itu ibarat yang setetes saja, dan ujian itu juga pasti akan berakhir. Yang kekal itu di hari akhirat kelak. Lalu dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, orang mukmin itu dia sentiasa melihat apa yang berlaku itulah takdir Allah yang paling baik. Setelah dia berusaha,
Berlakulah takdir demikian, lalu orang beriman dia akan husnuzan, bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita pelajari daripada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu dalam bab nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur di atas nikmat tersebut. Nabi last sekali malam ni tuan-tuan, cabang iman yang ke-34, muka surat 62. Muka surat 62, tanda iman yang ke-34, iaitu salah satu daripada cabang iman memelihara lidah daripada ucapan yang tidak penting. Itu salah satu daripada tanda kesempurnaan iman. Wahai Rasulullah, orang Islam itu bagaimana ya? Al-muslimu man salimal muslimun bilisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, kata Nabi SAW, orang lain rasa selamat daripada lisan dia dan rasa selamat daripada tangannya. Maknanya macam mana? Dia tidak menyakitkan hati orang lain dengan lisan. Itu orang Islam yang sebenar. Pakainya jubah, mantap. Bolak-balik pergi haji umrah, mantap. Tapi kalau lisan dia asyik menyakiti orang lain, belum sempurna imannya. Yang menyebut itu adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tanda iman, dia pelihara lidah daripada mengumpat, daripada al-ghibah, daripada an-namimah, bahkan daripada ucapan-ucapan yang tidak penting sekalipun. Datanglah seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sahabat ni mengadu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanata taqumul lail. Jiran aku ni dia rajin solat waktu malam. Wa tasumul dahar, dia rajin puasa pada waktu siang. Hablum minallah, mantap. Solat waktu malam bagus, puasa siang hari mantap. Tapi sahabat ni mengadu, wa tu'dhi jiranahu bilisani. Tapi kami ni jiran-jiran dia cukup sakit hati dengan lisan dia, lidah dia yang tajam. Macam mana orang macam ni wahai Rasulullah? Hablum minallah, hubungan dengan Allah mantap, tapi hablum minan nas tidak bagus. Hubungan dengan manusia tidak baik. Lidah dia, kata-kata dia kasar, menyakiti hati orang lain. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya la khaira fiha, tak ada kebaikan pun yang dinamakan dengan puasa dia, salat dia tadi. Tak ada kebaikan. Sebab apa? Pahalanya nanti akan dituntut oleh orang lain. Wahya finnar, kelak dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Tuan-tuan, anda ingat satu riwayat. Riwayat ni datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang orang yang bertaubat daripada dosa ghibah, dosa mengumpat, dosa menyakiti hati orang lain dengan lisan dia ni. Dia bertaubat dah, tapi bila di hari akhirat, orang tersebut dia akan masuk syurga paling akhir. Faham tak ni? Dia bertaubat daripada dosa ghibah, daripada dosa menyakiti hati orang dengan lisan dia, daripada mengumpat, caci maki dan sebagainya. Dia sudah bertaubat, tapi kesannya sampai hari akhirat dia orang yang masuk syurga, orang yang terakhir. Orang yang bertaubat daripada dosa zina masuk syurga dulu. Orang yang bertaubat daripada dosa judi masuk syurga dulu. Orang yang bertaubat daripada dosa minum khamar, minum arak masuk syurga dulu. Tapi orang yang bertaubat daripada dosa ghibah, dosa menyakiti hati orang lain dengan lisan dia, dia masuk syurga last sekali. Sebab apa? Kalau dia bertaubat daripada dosa zina, dia buat judi, dia minum khamar, itu dosa dia dengan Allah. Faham tak? Tapi kalaulah dia guna lisan dia menyakiti hati orang, menyebarkan aib orang, memburukkan orang, itu dosa dia sesama makhluk. Lalu kesan dia, walaupun sama-sama taubat,
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man taiban, orang itu merupakan orang taib yang sudah kembali bertaubat pada Allah, minal ghibah, daripada dosa ghibah, tapi di hari akhirat dialah orang yang masuk syurga paling akhir. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah Ta'ala jaga lidah kita daripada terlibat daripada dosa ini. Didatangkan dua tembok sebelum keluarnya perkataan, datangnya gigi, datangnya bibir. Sebelum keluarkan perkataan, pastikan perkataan-perkataan yang baik, insyaAllah. Tuan-tuan, kita berhenti dulu pada cabang iman yang ke-34. Bulan depan kita akan sambung pada cabang iman seterusnya, insyaAllah. Qulu qawli hadha astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.